Hai semua, bertemu kita kembali dengan topik kali ini, seni tekad. Baik, seni tekad merupakan seni kraft yang terdapat di Malaysia. Bidang seni kraft ini menjelaskan tentang prinsip asas, jenis, alatan dan bahan serta teknik dalam penghasilan produk seni tekad. Seni tekad merupakan kemahiran hasil kerja tangan warisan. Seni tekad juga dikenali sebagai tekad bersuji yang merupakan hiasan sulaman benang emas atau perak yang dijahit di atas kain dasar iaitu kain baldu mengikut motif atau corak tertentu. Penghasilan produk seni tekad mengambil masa yang lama disebabkan setiap penekat mementingkan kehalusan dan ketelitian yang tinggi dalam proses penghasilan seni tekad yang berkualiti. Diharapkan selepas anda semua mempelajari tajuk ini, pelajar dapat menjelaskan sejarah, prinsip asas, jenis, motif, alatan, bahan dan proses seni tekad. Pelajar juga dapat membuat eksperimentasi dan penerokaan alat, bahan dan proses berdasarkan kefahaman terhadap prinsip penghasilan seni tekad. Menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan alatan, bahan dan proses dalam penghasilan seni tekad dengan menggunakan imajinasi dan idea secara kreatif. Seterusnya, pelajar dapat mempamerkan dan menghayati serta menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan produk seni tekad. Prinsip asas seni tekad. Prinsip asas seni tekad adalah merupakan satu proses bersuji iaitu menjahit dengan menggunakan benang putih bagi menetapkan kedudukan benang emas atau benang perak secara berulang-ulang sehingga menutupi mempulur. Tekad timbul benang emas. Tekad timbul benang emas dikenali sebagai tekad bersuji yang merupakan proses sulaman benang emas atau perak yang ditekad di atas kain baldu mengikut motif atau corak. Tekad gubah. Tekad gubah pula menggunakan acuan yang diperbuat daripada kertas nipis yang ditebuk dengan motif atau reka corak. Benang sutera merah yang dikenali sebagai benang untina digunakan untuk menjahit benang ijuk mengikut reka corak yang dipilih. Motif bunga ketwa, motif bunga lawang, motif bunga raya, motif bunga anggrek, motif bunga padi, motif daun asam batu, merupakan motif-motif yang berjaya dihasilkan dalam seni kraft seni tekad. Seterusnya, kita pergi kepada alatan seni tekad. Alatan seni tekad terdiri daripada kuban iaitu kayu bercabang untuk melihat benang emas, melilit benang emas. Yang kedua ialah kain putih dijadikan kain bagi mengalas tekad yang diregang pada kayu pemidang. Gunting digunakan untuk memotong benang. Jarum cenili digunakan untuk menjahit benang putih pada kain irasan. Benang putih digunakan
untuk mengikat benang emas yang menutup mempulur. Seterusnya, papan tebuk dijadikan pelapik semasa memotong mempulur. Pisau pemotong digunakan untuk memotong mempulur. Lilin digunakan bagi melicinkan bahagian tepi mempulur. Mempulur ialah isi tekad yang bermotif berdasarkan motif-motif yang saya utarakan sebentar tadi. Kemudian, pemidang kayu berkaki. Pemidang kayu berkaki digunakan untuk meregang kain dan memudahkan proses tekatan. Dan kain irasan ataupun kain baldu dijadikan dasar tekatan. Bahan seni tekad terdiri daripada benang emas atau perak, gam kanji, kain irasan atau kain baldu, benang putih serta kain putih sebagai kain lapis. Sekarang kita ikuti proses penyediaan seni tekad. Langkah yang pertama ialah proses penyediaan kuban, di mana menyediakan 5 kotak lilit untuk menggulung benang emas ke kuban. Seterusnya, langkah kedua, melilit benang emas ke kuban secara bersilang. Penyediaan mempulur. Langkah pertama bagi proses penyediaan mempulur ialah melakar motif pada kemaga ataupun pada kertas surih. Yang kedua, melakar dan menyurih pada proses menyurih motif pada kemaga. Yang ketiga, proses memotong motif yang telah dilakar pada kemaga. Yang keempat, lilin digunakan untuk melicinkan bahagian tepi mempulur. Yang kelima, mempulur yang telah siap. Bagi proses menekat, langkah pertama, persiapan pemidang kayu berkaki. Kain kapas bertelinga diregang pada pemidang. Proses kedua, proses menekat yang kedua, kain kapas diikat pada pemidang berkaki menggunakan tali. Yang ketiga, proses menekat memidang kayu yang telah siap diregang. Keempat, gam atau jahit kain irasan di atas permukaan kain putih, ya, sebagai kain lapis. Okey, baiklah. Bagi proses menekat, langkah 2 ialah menjahit mempulur. Mempulur diletakkan di atas permukaan kain irasan. Yang kedua, mempulur dijahit untuk meletakkan kedudukannya supaya mudah ditekat. Yang ketiga, proses menjahit diulang sehingga selesai. Yang keempat, mempulur yang sudah siap dijahit. Bagi proses menekat, benang emas direntas di atas mempulur dan dijahit dengan benang putih. Kedua proses menekat diulang sambil memastikan benang emas rata dan kemas. Yang ketiga, jahitan benang putih disisipkan ke bawah mempulur bagi memastikan kemasan. Yang keempat, proses menekat diulang sehingga selesai. Yang kelima, pastikan benang pemegang mempulur
digunting sebelum meneruskan tekatan. Yang keenam, hasil tekatan yang telah siap. Menarik, bukan? Seterusnya, kita pergi kepada sesi uji minda hasil daripada perbincangan kita sebentar tadi. Yang pertama, tekad benang emas juga dikenali sebagai tekad bersuci. Apakah ia dimaksudkan dengan bersuci? Jawapannya ialah berulang-ulang. 2. Apakah nama proses tekatan berdasarkan gambar? Apakah nama proses tekatan berdasarkan gambar? Memotong, mempulur. Yang ketiga, apakah tujuan penggunaan kain baldu berwarna gelap? Apakah tujuan penggunaan kain baldu berwarna gelap? Jawapannya ialah supaya hasil tekatan benang emas atau perak nampak jelas dan bercahaya. Yang keempat, apakah kegunaan alat tekad berdasarkan gambar? Jawapannya ialah untuk melilit benang emas. Seterusnya, soalan yang ke-5, susun mengikut tertib yang betul untuk proses tekad. Baik, jawapannya ialah D, 3, 2, 1 dan 4, di mana bermula dengan proses menyediakan pemidang, diikuti meregang kain dasar, seterusnya menjahit mempulur, dan yang keempat ialah proses menekat. Seterusnya kita pergi kepada soalan kebat. Yang pertama, bincangkan aspek designomik yang terdapat pada hasil produk seni dalam gambar. Ingat ya adik-adik, sila baca buku teks ataupun ikuti video ini dari awal supaya anda dapat menjawab soalan kebat ini dengan tepat. Dan soalan-soalan ini juga boleh dibawa dalam perbincangan di dalam kelas ataupun dengan guru-guru kelas PSV anda. Yang kedua, banding bezakan antara seni sulaman dengan seni tekad menggunakan petih buih berganda. Yang ketiga, anda diiktiraf sebagai usahawan muda seni tekad tempatan. Apakah jenis produk seni tekad bernilai komersial yang dipikirkan berupaya bersaing di peringkat global? Baiklah, sekian saja perbincangan kita pada kali ini. Moga anda semua mendapat manfaat daripada sesi pembelajaran kali ini. Dan jawapan-jawapan yang dikemukakan oleh anda dapat dibincangkan bersama guru PSB serta rakan-rakan kelas anda. Selamat mencuba dan jumpa lagi.